Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Afika binti Alias, nombor matrik 054355. Okey, saya akan bentangkan tajuk unsur asas yang menjamin kejayaan wasail dakwah fardiyah. Okey, ada beberapa unsur asas yang menjamin kejayaan wasail dakwah fardiyah. Yang pertama, fatwana ad-da'i wa qiyasati, maksudnya kebijaksanaan pendakwah. Okey, bijak ni macam mana? Okey, yang pertama, bijak dalam menguruskan diri dia sendiri. Pendakwa ni perlu bijak dalam menguruskan diri sendiri sebab dia akan menguruskan mad'u dia. Yang kedua, bijak dalam menguruskan mad'u dia. Pendakwa ni perlu tahu bagaimana cara dia untuk bermuamalah dengan mad'u dia. Dia perlu cari pendekatan yang sesuai untuk dia berinteraksi dengan mad'u. Yang kedua, bijak dalam menguruskan mad'u dia. Pendakwa ni perlu tahu bagaimana cara dia untuk bermuamalah dengan mad'u dia. Dia perlu cari pendekatan yang sesuai untuk dia berinteraksi dengan mad'u. Tiga, dia tahu metod dakwah yang sesuai untuk digunakan dengan mad'unya. Dan dia tahu macam mana untuk mengambil hati mad'unya. Yang keempat, dia tahu untuk menggunakan akal untuk mencapai objektif atau sesuatu. Yang kelima, dia lemah lembut dalam berbicara. Dia tahu macam mana orang akan mad'u akan berlembut hati untuk menerima dakwah tu. So dia akan menggunakan cara tu. Contohnya lemah lembut dalam berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nafisa binti Azmi, nombor matrik 054341. Jadi sekarang saya akan menyambung kepada isi yang kedua daripada tajuk utama kami, unsur-unsur asas yang menjamin kepada kejayaan dakwah fardiyah. Okey, jadi isi yang kedua ini adalah hati-hati dan bijak dalam menilai sesuatu perkara. Okey, jadi yang nak di-highlightkan di sini adalah setiap pendakwah ini ataupun dai ini haruslah sentiasa pandai ataupun bijak dalam menilai satu perkara ini tanpa ada sikap gupu-gapa. Okey, jadi jika pendakwahan, jika kita nak berdakwah, kita ni sentiasa kena pandai, kena bijak dalam, contoh kalau kita nak buat keputusan, kalau kita tak ada idea ataupun kalau kita tidak bijak dalam menilai satu perkara ini, risau akan terjadinya sesuatu perkara yang tak diingini. Dan ia akan mengundang kepada kegagalan dakwah yang kita nak sampaikan kepada mad'u ini. Okey, jadi seterusnya yang kedua, pendakwa ini juga kena sentiasa berhati-hati. Okey, yang tadi pandai, yang ini pula adalah berhati-hati tanpa ada sikap leka dan lalai. Okey, jadi kalau kita sentiasa hati-hati, kalau kita sentiasa fokus kepada arah tuju kita, insya-Allah objektif kita akan dapat capai objektif objektif dakwah yang kita nak sampaikan ni. Okay, jadi kalau kita lalai, kalau kita leka, ia akan menimbulkan kesan buruk kepada pendakwah dan juga kepada mad'u. Okay, jadi ini adalah asas yang paling kuat, asas yang paling kukuh dalam menjamin kejayaan gerakan dakwah ini. Okay, seterusnya adalah sifat hati-hati. Okay, jadi apa yang dimaksudkan dengan hati-hati ini? Okay, jadi apa yang dimaksudkan dengan hati-hati ini adalah hati-hati ini bukanlah dimaksudkan dengan teragak-agak, dengan sikap teragak-agak, dengan sikap was-was. Malah dua perkara ini adalah dua perkara yang berbeza. Okey, sebab apa? Sebab kalau berhati-hati ini, contoh kalau berhati-hati, kita dah aware, kita dah tahu sesuatu perkara itu membawa keburukan ataupun sesuatu perkara yang membawa kepada kebaikan. Jadi kita haruslah berjaga-jagalah. Contoh kalau perkara itu membawa kepada keburukan, kita harus jauhinya, jangan mendekatinya. Okey. Dan kalau contoh was-was, teragak-agak, walaupun dia ada ilmu, walaupun dia tahu perkara baik dan perkara buruk, contoh perkara baik kita harus mendekati, kan. Okey, jadi kalau contoh dia takut, kita was-was, akhirnya dia pilih untuk tak buat benda tu.
Was-was ni macam dia tak yakin untuk buat suatu perkara itu. Jadi hati-hati ni sangat penting lah untuk membuat satu perkara ataupun menilai sesuatu perkara. Okey, yang seterusnya, hati-hati ni bukanlah sifat su'uzon. Yang mana su'uzon ni membawa maksud bersangka buruk. Bukanlah dia pergi ke tempat itu, dia memandang semua perkara dengan buruk. Dia pandang orang dengan perkara buruk. Dia pandang setiap perkara yang berlaku ni semuanya dia bersangka buruk. Jadi bukanlah itu bermaksud berhati-hati. Okey, dan maksud hati-hati yang betul adalah sifat yang mana yang menjadikan seorang da'i ini sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan sekelilingnya daripada ancaman musuh dan daripada keadaan yang tak diingini berlaku, serta dia berjaga-jaga terhadap keadaan madu'u kita sendiri. Okey, seterusnya adalah contoh yang kita boleh ambil daripada sikap berhati-hati ni. Okey, jadi katakanlah apabila berlaku sesuatu perkara yang tak dijangka. Okey, contohnya macam kita dah rancang, kita dah plan awal-awal daripada tempat kita untuk nak bergerak kepada tempat madu'u tu. Okey, jadi kita dah plan siap-siap, kita dah aturkan semua perkara. Okey, jadi katakan apabila sampai di sana berlakunya sesuatu perkara yang tak diingini ataupun berlaku sebarang kerosakan sedikit pada plan tu. Okey, jadi pendakwah ni, da'i ni, dia perlulah berhati-hati. Bukan berhati-hati, dia perlulah berjaga-jaga. Dan dia tidak gopoh dan tidak leka. Kerana dia sentiasa membuat backup plan. Contoh kalau plan A tak jadi, maka dia akan relax, tenang dan diikuti dengan plan B. Itu dimaksudkan dengan sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga. Okey. Sifat berjaga-jaga ini sangat dituntut kepada semua Muslim dalam keadaan yang selamat. Okey. Malah ia adalah satu sikap yang wajib dalam suasana peperangan. Okey. Contoh macam dalam strategi peperangan, kalau strategi A tidak menjadi, kita akan bergerak kepada strategi B tanpa ada sikap gopoh-gapah. Sebab kalau kita adanya sikap gopoh-gapah ni, plan itu tidak akan menjadi dan kita tak akan dapat capai objektif yang kita buat pada hari itu. Okey. Hal ini kerana da'i ini perlu sentiasa sedar, berjaga-jaga dan tidak lalai dalam setiap tindak tanduk mereka. Sebab bimbang kita akan jatuh ke dalam kesilapan dan sebarang kekurangan yang berlaku. Dan oleh daripada sebab itu dakwah yang kita sampaikan itu akan gagal. Jadi kita demi nak menjayakan gerakan kerja dakwah ni, kita sentiasa kena berhati-hati dan tidak gopoh. Sentiasa ada backup plan. InsyaAllah akan berjalan lancar. Seterusnya, asas kejayaan dakwah fardiyah yang ketiga ialah meletakkan perancangan dalam dakwah fardiyah untuk memastikan objek dakwah itu tercapai. Sebarang tindakan manusia yang tidak mempunyai perancangan, iaitu tiada visi, marhalah-marhalah keutamaan, maka ia pasti akan menemui kegagalan ataupun tidak akan mampu untuk merealisasikan objek dakwah fardiyah. Maksudnya di sini, sekiranya dakwah kita ni tidak dirancang, kebarangkalian untuk gagal itu mudah. Sama juga kalau orang yang nak mula bisnes, mesti dia buat perancangan dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dia buat list apa yang dia perlu buat, macam mana dia nak berjaya dalam bisnes dia. Sama juga dalam dakwah ni perlu ada perancangan. Dakwah yang tidak terancang ni mudah dikalahkan oleh jahiliah. Kalau para da'i tu dia tidak membuat perancangan dalam dakwah dia, maknanya dia sendiri yang menggagalkan dakwah tersebut. Perancangan ni ataupun kita memanggil dia ataupun dipanggil khitah adalah elemen yang sangat penting untuk menjayakan dakwah.
Sirah Rasulullah sendiri menunjukkan bahawa baginda mengambil kira faktor perancangan dalam menjayakan dakwah baginda. Perancangan yang sangat teliti akan menghasilkan seni dakwah yang produktif. So, untuk membuat perancangan ni perlulah mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri yang pertama ialah meletakkan hadaf utama, iaitu matlamat yang jelas. Dalam merencanakan dakwah ni, setiap organisasi perlu memiliki dua matlamat, iaitu matlamat yang besar dan matlamat yang kecil. Matlamat besar adalah matlamat utama di akhir pengoperasian dakwah ni, manakala matlamat kecil adalah matlamat yang terikat dengan tempoh tertentu, tempat tertentu kepada individu tertentu. Sekiranya matlamat dakwah ni tidak tercapai ataupun hasil dakwah ni sangat minimal, maka pendakwah ni perlu merefleksi semula apakah tujuan dia berdakwah, kenapa dia berdakwah ni. Mungkin contohlah, mungkin dai pertama ni, aku berdakwah ni untuk bersihkan jiwa manusia. Lepas tu dai yang kedua pula, matlamat dakwah aku ni untuk membantu orang miskin, nak buat kebaikan. So, setiap dai ni ada tujuan dia masing-masing dan tidak meletakkan satu matlamat yang besar kepada pencapaian dakwah ni. Sepatutnya dalam gerak kerja dakwah ni, para dai perlulah berpegang kepada prinsip, iaitu prinsip pertama ialah matlamat yang besar didahulukan dari matlamat yang kecil. Yang kedua, matlamat yang menyeluruh hendaklah diutamakan dari matlamat yang bersifat juz'i. Yang ketiga, matlamat yang merangkumi semua lapisan masyarakat didahulukan dari matlamat yang hanya merangkumi individu atau kelompok tertentu. Yang keempat, matlamat yang berterusan didahulukan dari matlamat yang bersifat sementara dan terhad. Yang kelima, matlamat yang dapat dicapai didahulukan dari matlamat yang tidak mungkin dicapai. Dan yang terakhir, matlamat yang paling utama didahulukan dari matlamat yang kurang utama. Ini menunjukkan bahawa matlamat dakwah yang besar ini merupakan matlamat yang menyeluruh. Paling atas dapat dicapai berterusan dan meliputi semua lapisan masyarakat. Ciri yang kedua ialah mempunyai wasilah untuk mencapai matlamat, iaitu sama ada menggunakan ammah ataupun khassah. Wasilah ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Dalam mencapaikan matlamat dakwah ni, ia memerlukan kepada wasilah dan uslub yang sesuai dan efektif. Penggunaan wasilah dan uslub terbaik adalah faktor keberkesanan dakwah. Antara uslub dalam dakwah ialah uslub lemah lembut, uslub tahrib iaitu dorongan, uslub rahsia ataupun terbuka, uslub fardi ataupun jama'i, dan sebagainya. Yang ketiga, menentukan jenis aktiviti, iaitu aktiviti yang dapat dipraktikkan oleh para pendakwah dengan mad'u tanpa membebankan mad'u tersebut. Yang keempat, tidak mendedahkan perancangan kepada orang lain. Segala perancangan yang kita buat ni, perancangan kita buat dalam dakwah ni perlulah dirahsiakan dan dijaga demi keselamatan. Yang kelima, fleksibel dalam menunaikan gerak kerja dakwah, iaitu mengikut kamus dewan dan pustaka. Fleksibel bermaksud boleh diubah atau disesuaikan, manakala fleksibel dakwah merupakan kemampuan beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeza secara individu ataupun berkelompok. Ini menunjukkan bahawa seorang dai ini harus bersifat fleksibel, iaitu tidak hanya mengikat kepada salah satu hal sahaja, tetapi boleh beradaptasi dengan pelbagai kaum sama ada secara individu ataupun berkelompok. Rasulullah juga berdakwah begitu fleksibel. Baginda berdakwah bukan hanya kepada kaum tertentu, bahkan kepada semua kalangan, iaitu di semua tempat ataupun dalam pelbagai situasi. Fleksibel juga boleh dikatakan sebagai plan lain ataupun contohnya macam ni, kita buat plan A, lepas tu bila kita dah sampai suatu tempat tu, plan A ni tak nak pakai, lepas tu kita ni daripada awal dah sedia dah plan B tu, so dekat situ kita boleh guna plan B tersebut.
Yang keenam, berani untuk berhenti daripada aktiviti dakwah fardiah. Berani di sini bukan bermaksud stop terus daripada kita berdakwah, tapi berani untuk tarik handbrake, berhenti seketika dalam kegiatan dakwah ni sekiranya keadaan tidak mengizinkan. Yang ketujuh, mengamalkan prinsip hijrah. Hijrah ni meninggalkan, iaitu sama ada meninggalkan tempat asal ataupun meninggalkan kekufuran dan kembali kepada Islam. Di sini penghijrahan adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi dakwah masih berjalan. Kestabilan dakwah dan pendakwah di suatu tempat untuk jangka waktu yang lama adalah paling bermanfaat. Contohnya penghijrahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa yang sangat fenomenal. Ini dapat dilihat bahawa kemajuan dakwah Islam setelah peristiwa hijrah tersebut. Dan sekitar 13 tahun setelah hijrah, dakwah Islam berkembang pesat ke seluruh Jazirah Arab. Padahal ketika Rasulullah di Mekah, sambutan dakwah ni sangatlah sedikit sehingga dapat dikira dengan jari. Fenomena hijrah ini menghasilkan kemajuan yang telah dijanjikan oleh Allah, iaitu dalam surah An-Nisa ayat ke-100. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir ialah boleh merahsiakan ataupun bersembunyi. Bersembunyi ni sebabkan kita takut sekiranya kita mendedahkan identiti kita yang sebenar, boleh merisikokan pendakwah dan kebarangkalian mendatangkan bahaya kepada da'i ataupun mad'u. Poin yang seterusnya ialah poin yang keempat, iaitu ta'minu da'wah bi ahli qudrah wal yasar. Yang maksud menjamin dakwah ataupun menyampaikan dakwah kepada orang yang berkedudukan dan berkuasa. Pendakwah yang bijaksana dan cemerlang, dia mampu untuk sampaikan dakwahnya kepada ahli-ahli yang berkedudukan dan berkuasa dengan syarat dia tidak mengorbankan objektif dakwah, syarat-syaratnya dan juga adab-adab ketika berdakwah. Dan menjamin pencapaian dakwah dengan orang-orang yang seperti ini adalah mata kebijaksanaan, kerana mendapat manfaat dari orang-orang yang berkuasa dan berdaulat demi dakwah dan tindakan Islam. Tindakannya adalah tindakan yang sah, yang mana orang yang melakukannya, yakni orang yang berdakwah tu tidak boleh dipersalahkan, tetapi dengan syarat yang sama yang kita kemukakan, iaitu penolakan untuk berkompromi. Dan seperti mana firman Allah Ta'ala mengenai penolakan ini dalam surah Al-Qalam ayat 9, yang bermaksud mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur, yakni menurut kemahuan mereka, supaya mereka juga bertolak ansur berlemah lembut pada zahirnya terhadapmu. Seruan itu kadang-kadang disokong oleh orang Muslim, tetapi oleh beberapa pihak yang tidak bermoral, seperti mana Rasulullah dan sejumlah umat Islam memasuki kota Mekah setelah mereka kembali daripada Habsyah di sekitar orang musyrik, dan di mana orang-orang Islam yang berhijrah ketika itu, yang berhijrah ke Habsyah, tinggal di bawah perlindungan Raja Najasyi. Raja Najasyi ini dia menganut agama Kristian. Dan sebilangan orang bukan Islam mungkin membenarkan dakwah, dan pendakwah ni mempunyai aktiviti yang terbatas, berdakwah yang terbatas dan pergerakan yang dikira sesuai dengan keinginan orang bukan Islam ni untuk digambarkan sebagai yang mereka ni tidak melarang pendapat atau menentang ideologi. Sebilangan pemimpin pula atau penguasa cuba untuk gabungkan minat mereka ni dengan apa yang dilakukan pendakwah. Kemudian mereka akan menentang pendakwah jika pendakwah menyimpang dari garis yang mereka telah tetapkan. Kemudian berdakwah pada Allah adalah satu kewajipan yang memang kita dah tahu. Berdakwah pada Allah adalah satu kewajipan yang wajiblah bagi setiap Muslim dan wanita Muslim. Dia merupakan kewajipan yang akan berlanjutan sehingga ke hari kebangkitan selagi Muslim dan wanita Muslim ni berada di muka bumi. Dan dari pandangan ini,
Ianya mengesahkan bahawa menjamin dan menyampaikan dakwah kepada orang yang berkedudukan dan orang yang berkuasa adalah salah satu elemen yang terpenting yang menjamin kejayaan wasail dakwah fardiyah. Poin kelima, kerja dakwah fardiyah yang tersusun. Jadi kita mestilah mempunyai kerja dakwah yang tersusun, yang kemas, yang nampak cantik je. Yang pertama adalah pengurusan masa da'i dan mad'u. Seorang da'i mesti tahu berapa jam yang nak diperuntukkan untuk berdakwah. Bagaimana pula nak tunaikan hak kerja dakwah dan keluarga. Dan bagaimana nak susun antara dakwah umum dan fardiyah bagi mad'u. Mad'u mestilah selalu bertanya dan saling ingat mengingati antara da'i dan mad'u. Mad'u hendaklah membahagikan masa kerja, keluarga dan tuntut ilmu. Cara urus masa boleh dilakukan dengan yang pertama ialah lakarkan jadual mingguan. Yang kedua, tetapkan matlamat secara mingguan. Contohnya setiap minggu tu apa yang kita nak capai. Contohnya bagi mad'u ni, setiap minggu nak berjumpa dengan da'i untuk bertanya tentang persoalan agama yang dia tidak faham. Yang ketiga pula ialah ketahui keutamaan. Yang keempat, sediakan jurnal kejayaan di akhir minggu. Jurnal ni boleh buat dalam bentuk satu muka surat, satu ayat, satu perenggan yang menceritakan bagaimana kita menyusun hari kita, menunjukkan kita seorang proaktif. Apakah kejayaan setiap minggu tu. B. Objektif yang tersusun. Seorang da'i mesti mengetahui objektif yang besar dan objektif yang kecil. Mengetahui objektif yang mesti diutamakan dan yang perlu dikemudiankan. Ini contoh susunan objektif untuk yang boleh da'i buat. Contohnya yang pertama, objektif da'i adalah untuk mengubah sikap masyarakat ke arah kepribadian yang mulia. Nak ubah akhlak masyarakat dari yang baik daripada yang tak baik kepada yang baik, ataupun daripada yang baik kepada yang lebih baik. Yang kedua, pendekatan. Nak mendekatkan masyarakat ni kepada Allah. Contohnya mengajak masyarakat ni ke masjid ataupun memenuhi kuliah agama di masjid. Yang ketiga adalah mengurangkan gejala sosial. C. Wasail yang tersusun. Setelah kita tahu objektif, da'i ni tahu objektif yang tersusun, da'i juga hendaklah mempunyai kaedah yang tersusun untuk capai objektif tu. Contoh wasail yang tersusun adalah waktu da'i nak dakwah kepada orang, dakwah fardiyah, da'i hendaklah lihat dulu keadaan sasaran dakwah dari segi pendidikan, usia dan budaya setempat, supaya kita ni kenal orang yang kita nak dakwah ni dan kita boleh ikut pula cara dia. Yang kedua, lepas kita dah kenal, kita sambil ikut cara dia tu, kita tunjukkan pula contoh teladan yang baik, seperti bercakap sopan santun, tak memaki. Dan yang ketiga, lepas dah tunjukkan contoh teladan yang baik, lepas tu kalau mad'u ada buat silap ke ataupun nak minta nasihat daripada kita ke, kita gunakan perumpamaan dalam dakwah. Sebab perumpamaan ni dia lebih sampai kepada mad'u dan cara dia tidak menyakitkan hati mad'u. Yang keempat ialah menyusun individu yang nak berdakwah. Menyusun individu yang nak berdakwah ni maksudnya kita bahagikan. Contohnya orang ni sesuai untuk berdakwah kepada golongan muda, yang ni sesuai berdakwah kepada golongan yang educated, macam tu lah. Yang kedua adalah menyusun individu yang berdakwah ni. Kalau kerja tu kita boleh buat seorang, jangan sampai kita letak 2 orang untuk satu kerja tu. Dan kalau kerja tu boleh buat sekali, janganlah buat 2 kali. Yang terakhir, menghormatikan pandangan yang pelbagai. Dalam ayat Al-Quran, surah Al-Hud, ayat 118 hingga 119, maksudnya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka sentiasa berikhtilaf, yang ini berselisih pendapat.
kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Jadi kita mestilah meraihkan perbezaan, sebab memang Allah ciptakan manusia tu berbeza supaya kita dapat mengenal antara satu dengan yang lain. Zaman Nabi pun ada sahabat yang berbeza pendapat. Contohnya, ketika Nabi kata, janganlah seorang pun daripada kalangan kamu menunaikan solat asar sehinggalah tiba di perkampungan Bani Quraizah. Baginda SAW, penyataan Baginda SAW ni telah menimbulkan beberapa pendapat daripada kalangan para sahabat. Sebahagian mereka melakukan solat asar kerana bimbang lupus waktu itu. Dan sebahagian yang lain pula mentaati perintah Nabi secara literal dan tidak melakukan solat sehinggalah tiba di perkampungan Bani Quraizah. Setelah pulang ke Madinah, kedua-dua kelompok ni pun membawa kes ni kepada Nabi untuk kepastian. Namun Nabi SAW mendengarkan kepada kedua-dua belah pihak dan tidak menolak mana-mana kelompok. Maksudnya dekat sini, jelaslah bahawa perbezaan pendapat ni kita hendak raikan, asalkan tidak bercanggah dengan yang diputuskan Allah dan Rasul. Contohnya perbezaan pendapat ni seumpama seperti sebiji bola. A kata bola tu adalah bulat. B pula kata bola tu adalah permainan untuk manusia. Jadi dua-dua pendapat ni tentang bola tu adalah betul. Bolehlah kita simpulkan bahawa bola itu adalah benda bulat yang dimainkan oleh manusia. Itulah contoh dia.